Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bermacam-macam nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Bermula daripada alam pertama yang alam kita. Alam yang pertama yang mana ada ulama membahaskan, ulama kata terbitnya makhluk yang pertama selain daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu titik yang pertama, noktah ta'yin yang pertama, iaitu nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada wujud nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebagai makhluk di sisi Allah. Siapa yang menyatakan sebelum nur Nabi ada makhluk, dia telah menyatakan ada syirik di zaman ketuhanan Allah Taala. Maka makhluk yang paling rapat dengan Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad dipanggil. Istilah orang-orang tasawuf sebut Nur Muhammadi dipanggil. Apakah maksud Nur Muhammadi itu kita tak tahu, kita tidak wujud. Bukan tak wujud, kita tak khabar lagi pada masa tu. Kita tak sedar, kita tak diberi akal untuk memahami dia lagi. Maka Nur Muhammadi inilah terpecahnya segala makhluk. Apabila seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, mu ni tahu belaka benda gaib. Benda-benda hok mu tak tahu, hok zaman-zaman tak wujud makhluk pun kalau Tuhan beritahu kamu banyak sangat maklumatmu. Ambo nak tanya makhluk apa dia yang pertama dicipta oleh Allah Taala?" Maka katanya Nabi Muhammad kepada sahabat dia kata, "Nuru nabiyyika ya Jabir." Makhluk yang pertama dicipta Allah adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Sahabat bernama Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah. Jadi nur yang pertama adalah nur. Kenapa dinisbahkan nur? Kerana nur itu menunjukkan kewujudan, gelap itu menunjukkan ketiadaan. Maka apabila sebut nur, bermula kewujudannya. Benda cerah, kalau tak nampak gelap-gelamak, cabut habis. Waya, speaker, cabut kipas, cabut kapek, cabut bumi, cabut langit, cabut bumi, tinggal gelap. Gelap. Maka gelap itu ketiadaan, kosong. Kosong nisbah kita lah. Maka bermula nur. Titik-titik nur yang pertama adalah Nabi. Maka dialah yang paling kenal Allah Ta'ala. Dialah makhluk yang menerima penuh cahaya. Kalau kita hok rapat sekali dengan api besar, wayah hok dekat sekali nak kau sambung, nak pergi ke rumah, nak pergi ke pejabat, nak pergi ke kapung, nak pergi gapo, dia ada wayah hok sambung dekat sekali, hok dekat dengan ibu api. Ni hok sambung dekat dengan ibu api sekali, dia terima paling banyak sekali. Setuh dengan ibu api tu, banyak sekali terima. Hok lain terima sikit-sikit. Sebab itulah Nabi Muhammad dipanggil insanul kamil, manusia yang sempurna. Kerana dia menterjemuh, dapat terima sifat-sifat jalal, sifat-sifat kamal, sifat-sifat jalal, sifat jamal, sifat kamal Allah Ta'ala. Tersempurna di Nabi SAW. Maka dialah menjadi pengantin. Ya arusal khafiqah ini, wahai Muhammad, kamulah pengantin dua sejagat. Atas muka dunia orang duk arabmu, orang duk puja pujimu. Akhirat juga orang akan pergi carimu juga ya Muhammad. Siapa dia boleh buka mahkamah Allah Ta'ala? Saja makhluk. Orang lain tak sedok buat. Keceklah bisa setara mana. Dia mau kutuk ke, dia mau gapo, tak boleh nak kecek gapo akhirat ni kecuali seorang saja berani kecek dengan Allah. Nabi-nabi orang jujur dengan Tuhan, tak ada kasih gapo dia, ikhlas sungguh pun tak boleh nak kecek gapo dengan Tuhan. Kecuali Nabi Muhammad berani kecek suruh buka mahkamah Tuhan. Buka pula Allah Ta'ala tanya, ya Rasul, ya wahai Muhammad, kata, minta ke apa dia ni?
Kata wahai Muhammad, kata yang Allah ya Tuhanku, hamba minta buka mahkamah. Nyanyo dah hamba tengok orang hak dosa tu je kata pening kepala, tak tahu wali ilir jatuh duk pajai lagu ni, tak tahu lagu ni. Maka Allah Taala kata irfa' ra'sak, akak kepalamu ya Muhammad. Bukan tu waktu tunjuk tangan lagu ni contoh ni cakap mun lagu ni. Nah, jadi hamba ni kau makhluk. Makhluk ni tak boleh nak rupa ke Tuhan. Cuma kecek sindir-sindir sahaja menunjukkan benda nah. Katanya Allah Taala irfa' ra'sak, akak kepalamu ya Muhammad. Wasal ta'ta, minta ke apa hamba beri. Wasfa' tu syafa'. Mugi nak tolong siapa-siapa dia. Mu nak muka mahkamah tu bagi nipis, mu nak minta tolong ke apa dia. Tu syafa'. Syafa' kamu akan diterima oleh Allah Taala. Sore ni Syekh Abdul Qadir Jalani, wali-wali besar pun berteduh di bawah payung Nabi belaka. Semua nabi-nabi, katanya Nabi Muhammad, hari akhirat bendera liwaul hamdi di tangan aku. Bendera liwaul hamdi, nama bendera itu di tangan hamba. Adam wa madunahu tahta liwa'i. Adam dan semua di bawah. Adam kau wali kutub, wali abdal, wali gapo, semua di bawah bendera hamba belaka. Sebab itulah syarat pertama nak jadi wali kena dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana Ustaz Syazwai kata, pintu kepada Nabi Muhammad ditutup kecuali pintu Muhammad. Berapa banyak manusia nak pergi cari Tuhan tapi tak jumpa cari kecuali jalan Muhammad saja. Hak itulah jalan yang paling diredai oleh Allah Taala. Kalau jalan lain siapa pun, siapa dengan keadaan tak suka. Supa orang kata kalau demo nak jumpa dengan hamba masuk melalui pintu ni. Kita tak dengar kata masuk ke pintu lain. Siapa jumpa dengan dia tapi hamba tak apa suka. Hamba royak dah aku masuk pintu ni. Ya dia mau ukah waktu jumpa. Maka orang-orang belajar ilmu hakikat, orang-orang agama, cari agama bukan dengan cara Nabi Muhammad. Jumpa Tuhan. Kalau jumpa pun kena marah juga. Jumpa pun kena marah juga. Kalau tak ikut Nabi Muhammad, jumpa suka lagi. Tu Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad tak tahu gapo kita Muhammad tu siapa dia sebenarnya. Kita dengar cerita-cerita ke sehingga ke Sayyidina Abu Bakar kata aku tak kenal Muhammad kecuali bayar saja. Duduk saing daripada muda pas tua. Orang dok kata Abu Bakar, mu cakap tak kenal saya, aku tak kenal pun dia. Aku hanya terkenal bayar dia saja. Batal tubuh kamu tak kenal dia lagi. Bukan kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah sendiri. Orang tanya mustaga mana? Wa ma arastu qadri illallah. Aku sendiri tak tahu aku ni siapa kecuali Allah Taala saja tahu. Pas kita pandai-pandai nak nilai dengan ilmu dengan jahil kita setara tu. Tak layak kita kecek dengan Muhammad. Sehingga ke ulama kata kalau kita puji seluruh, kita kupu seluruh mulut manusia, seluruh hati manusia, seluruh perkataan dalam bahasa seluruh dunia, puji Nabi Muhammad, tak siapa pun sikit pun hak layak dengan Nabi Muhammad. Seluruh manusia puji. Daripada awal kejadian sampai kiamat tak pada. Allah Taala puji Nabi Muhammad. Allah Taala mulia ke Nabi Muhammad. Kita tak si mulia ke Nabi Muhammad. Setara mana kita? Hanallah benar, meta dengo. Kita hak mulia pun rasa tak kenal lagi. Takut tak kenal lah mana. Allah Taala suruh sungguh lagi. Kita tak sungguh lah mana. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad ni orang dua cinta Allah Taala suruh. Pertama saya kepada batal tubuh Nabi Muhammad. Kedua saya kepada sunnah dan syariat Nabi Muhammad. Ada orang kata demo saya saja ikut dok. Saya tubuh sah. Benda lain. Saya kepada syariat sunnah Nabi sah lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebut dalam satu hadis. Hadis tu Sayyidina Umar mari temu dengan Rasulullah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, hamba ni lepas pada diri hamba sayamu ya Rasulullah. Tak ada lebih daripada mak ayah hamba, lebih daripada anak jati anak tino hamba, lebih daripada seluruh manusia. Mung lah hamba paling saya. Tubuhmu bukan sunnahmu, tubuhmu hamba paling saya sekali. Lepas pada tubuh hamba, maka tubuhmu lah ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, Sayyidina Umar, kecek lagu tu. Dia jujur sungguh dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, kok dia rasa hak tu dia royak. Maka Rasulullah tegur Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar, Rasulullah kata Umar fil jannah. Umar masuk syurga. Jami awal-awal lagi. Ahli syurga tentu dah. Kalau kita ke ahli syurga, tengok. Bapa tak semaya. Tak email ahli syurga. Tak ahli syurga tak sedut kecek. Ambo ahli syurga dah. Kalau kita
Tapi Allah Ta'ala ni pandai, dia jamin orang hak memang betul-betul layak untuk kalau kita jamin awal-awal lagi. Kalau pok kita tak boleh jamin awal-awal sudah. Tak ada apa. Makanya puji Sayyidina Umar, katanya Rasulullah, Umar fil jannah. Umar dalam syurga. Maka sahabat pergi sungguh kata-kata Nabi bukan menipu. Maka apabila Sayyidina Umar orang kuat ibadat, kuat jihad, kuat macam-macam, bisa tak bisa dia lalu jalan setel lagi berat. Tak berani lalu jalan tu. Keramak tak keramak dia. Tak tahu dia jalan tu setel habis lagi berat, tak berani pergi cari jalan lain. Keramak Sayyidina Umar. Apabila Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, hamba saya dah mau lepas pada diri hamba, Rasulullah tegur selalu, ya Umar, tidak beriman. Oh, berat besar perkataan ni. Bukan kata tidak warak, bukan kata tidak zuhud, bukan kata tidak makrifat, tak beriman langsung. Kata orang-orang usul bahas. Orang bahas, ulama usul kata tak beriman, dari hadis kata tak beriman sungguh. Dia merasa ada benda lebih boleh saya lebih pada Nabi Muhammad. Kafir dia. Ada benda boleh. Kalau dia mau saya lain, kamu dia mau tak saya tak apa. Tapi dia merasa ada benda boleh saya. Hak Nabi Muhammad kata, hak paling kena saya Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia merasa ada benda lebih saya lebih pada Nabi Muhammad. Jadi kafir dia. Itu ulama usul kata. Dia mau nak saya suku pasal, dia mau tak saya suku pasal, tapi jangan masuk jadi akidah. Supaya kita kalau tak semaya tak apa lagi pasik baru, tapi akidah tak wajib semaya. Apa noh, tak ada apa lah. Jadi kafir. Ulama usul bah lagu. Tak beriman yang ayat kepada Sayyidina Umar. Allah kalau kata tak makrifat aku, tidak zuhud, tidak war. Tak beriman ya Umar. Seseorang itu sehinggalah ia saya hatta akuna. Sehingga jadilah aku. Akuna. Perkataan itu akuna maknanya hatta sehingga ke diri aku ni. Bukan sunnah aku. Sunnah lain kita baca lain. Diri aku ni sendiri. Diri hamba. Supaya kita dok saya lah ni, kita dok tunggu 2, 3, 4 hari lagi nak mari bagi janggut Nabi. Juzuk tubuh Nabi. Janggut Nabi, serban Nabi, gapo dia dok tunggu ketak kenaling dah kita tak tahu lagu mana. Ujar tak berhenti-berhenti dok tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang semua makhluk dok tunggu Nabi. Khabar-khabar kita walau natural gitu, standard KL. Pelik sungguh. Pelik sungguh kita ni. Apabila lagu tu Rasulullah kata, ya Umar, tidak beriman kamu sehinggalah kamu saya diri aku. Diri aku ya, bukan sunnah aku, bukan semaya cara gerak diri aku. Dok diri aku dulu. Saya batal tubuh diri aku hatta aku na ahabba ilaihi. Lebih saya kepadamu min walidihi daripada batal tubuh mak ayahmu, daripada batal tubuh anak jantan, anak tinamu dan seluruh manusia. Wa nafsukal lati baina jambaika. Dan dirimu ya Umar, tubuhmu tu kena lebih saya tubuh aku lagi. Sebab tu sahabat harelo hancur tubuh daripada kena lembing sikit pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sunnah kau saya tubuh? Saya tubuh. Tengok pertama kena saya tubuh. Pakai daripada tubuh janggut. Pakaian hak tu masuk dalam kategori tubuh. Kedua saya kepada sunnah Nabi. Nabi kata kepada dia dalam Al-Quran ada sebut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Saya katakanlah ya Muhammad kepada orang yang dok kata saya Allah. Mendakwa saya Allah, saya nak cari Allah atas muka dunia ni. Maka katanya kepada popok ni, fattabi'uni ikut aku. Ikut aku maknanya ikut bukan batal tubuh, ikut sunnah aku. Hak tu baru kecek bab sunnah Nabi. Jadi kita disuruh dua. Saya batal tubuh saya sunnah Nabi fattabi'uni. Saya tu hagi ikut Allah lah bab apa saya ikut Muhammad. Pula pening ayat ni. Ayat ni kata kalau mu saya tu, apa mu ikut Muhammad? Ikut saya tu, ikut tu. Lah. Kita tak boleh ikut Tuhan. Tuhan tak pakai serban, Tuhan tak pakai jubah, Tuhan tak sembahyang, Tuhan tak puasa, Tuhan tak tutup aurat, nak ikut lagu mana? Tuhan tak tepat, nak ikut lagu mana kita? So ikut Muhammad. Maka ikut Muhammad. Ikut Muhammad tu ikut Allah. Wa man yuti'illaha wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa dia duk tengah-tengah. Wa man yuti'ir rasul, siapa dia? Yuti' ni fi'il mudhari' panggil. Siapa dia duk tengah cuba-cuba nak ikut Muhammad, faqad ata'a fi'il madhi pula. Taat dah tu Apa baru nak ikut Muhammad? Taat dah tu Allah. Fi'il madhi pula dia guna. Jika kita tengah-tengah duk ikut Muhammad. Ni belajar-belajar duk ikut Muhammad ni belakang ni. Sungguh kita taat dah Tuhan. Bukan kata apabila nak ikut Muhammad maka baru nak ikut Tuhan. Dah. Ikut dah Tuhan. Ata Allah. Tengok. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksud tangan sini bukan hak supaya orang habis duk syarah. Yadullah sini yadun Rasulullah sebenarnya.
Ayat ni turun ketika Bai'atul Ridwan. Apabila Rasulullah nak masuk kota Mekah, atas Saidina Osman pergi ke Mekah. Nak minta, nak beri isyarat kepada orang Quraisy, kita nak masuk. Maka dengar berita Saidina Osman kena bunuh. Maka apabila lagu tu Rasulullah panggil sahabat dia, mari janji supaya kita jangan kelik kita serang. Kita atas suruh kecek kira dia mau bunuh. Saidina Osman menatu hamba pula. Maka Rasulullah apabila panggil semua sahabat letak tangan lagu ni belakang. Akhir sekali Rasulullah atas sekali tangan. Rasulullah kata ni tangan hamba ni. Tak ni. Yadullah fauqa aidihim. Ayat tu turun situ. Tangan Allah maksud tangan Rasulullah situ. Ya buat kalimah Rasul. Sebab apa? Sebab ikut Allah, ikut Nabi Muhammad, ikut Allah Ta'ala dah. Siapa dia pandai duk cerah bara pula kan? Apa sungguh kok Muhammad duk puja Muhammad. Allah duk mana? Pak Muhammad duk mana kalau Allah Ta'ala tak ada? Allah Muhammad mai timbul mana kalau Allah Ta'ala tak ada? Kok kita tak khabar lo ni duk puji Muhammad, puji siapa dia sebenar? Kita mengaji dah kepak sifat puji tu ke puji pak. Puji makhluk tu puji Allah. Maka tak ada makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku cipta insan. Siapa dia insan? Insan ni mufrad. Nah, mufrad kita panggil. Kalau annas jamak manusia. Insan seorang lelaki. Ahsani taqwim, sebaik-baik. Siapa dia? Muhammad lah. Iyalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik insan. Makhluk banyak-banyak ni yang paling molek manusia. Dalam manusia yang paling molek pula yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia, paling takwa. Siapa dia paling takwa lebih pada Muhammad? Atqa situ dia dah kena Muhammad. Kau rasa sosnya lagi? Hamba ada peluang lagi. Nampak Rasulullah tak ada kata apa. Hamba rasa hamba dekat-dekat dengan Rasulullah. Sosih dah rasa malam ni hamba rasa hamba supaya malakut dah. Alam malakut dah. Kita rasa habis ring dah. Nabi Muhammad tapak selipar dia belakang. Hak tu jasad dia pergi setara tu. Jasad dia boleh pergi setara tu. Manusia tak boleh pergi. Oh, rohani dia tak suruh kecek. Tak suruh kecek, tak suruh buang. Jadi kita mari nak meraihkan orang yang sangat hebat. Orang yang Allah Ta'ala mulia. Maka begitu jahat seorang mukmin tak mulia ke bahagian yang Tuhan mulia. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa dia membesar ke syiar Allah? Syiar paling besar Muhammad. Tak faham Quran kalau tak ada Muhammad. Tak faham Allah kalau tak ada Muhammad. Tak faham semaya kalau tak ada Muhammad. Tak faham belakang-belakang kalau tak ada Muhammad. Muhammad itu perantara kita dengan Allah Ta'ala. Tu pintu paling besar sekali. Sebagai Allah Ta'ala sebut pintu tu rahmat hamba. Saya hamba duduk situ. Hamba jelma ke saya hamba sebagai seorang lelaki. Situ apabila Rasulullah berdakwah ke Taif. Apabila dia ingat bolehlah sambut daripada orang Taif. Tiba-tiba orang Taif akan nak ke dia nyopekong batu. Pekong tu gak budak-budak kecil. Zaid bin Harisah tak cakap hei awe jangan dok pekong lah hamba nak jalan suruh nak rebuh dah kena pala lutut kena gapo. Sehingga Rasulullah jalan kelip bunyi cerit dalam kasut dia penuh darah. Apabila kelip reti tak gerak nak jalan dah suruh pening pala kalau kita kena pekong dengan batu bukan batu kecil besar ni. Nyopong sampai rubuh darah beleceh maka Rasulullah tak gerak berhenti sebentar satu kebun pohon taman. Gi rehat betul. Maka apabila berhenti tu gak malaikat Jibril mari turun selalu. Dia kata ya Muhammad ada orang nak jumpa dengan demon. Katanya Rasulullah, siapa dia wahai Jibril? Ni turunlah malaikat bukit. Malaikat jaga bukit. Malaikat ni banyak kerja dia jaga bukit, jaga pokok, jaga apa. Antaranya mari turun temu dengan Rasulullah malaikat jaga bukit. Maka Rasulullah kata ada gapo wahai malaikat jaga bukit? Dia kata wahai Rasulullah, hamba diperintah oleh Allah Ta'ala. Suruh dengar perintah daripadamu ya Rasulullah. Mu saat ni mugi ke Taif, orang wak Taif wak kenak kat mu. Kalau mu suruh hamba kepit bainat akhsyabain, dua butir bukit ni. Ke Taif duk tengah. Hamba kesok bukit ni, hancur lebau habis butir kapur. Lagu mana ya Rasulullah? Orang wak kenak kat mu padai dengan dia. Demo nak ajak kita nak ajak benda moleknya kata, tak kenal orang. Mu kenal kau dak siapa dia depan mu muda pekong, muda wak gapo dia ni. Tak kenal. Ambo suruh malu. Maka katanya malaikat bukit kata, "Oh ya, ambo pergi kesok selalu bukit kelkum, hancur lebu." Katanya Rasulullah, "Belah-belah sakit, tak sia lagi luka dok tengah berak ni." Maka Rasulullah kata, "Jangan. Gapo dia? Apa jangan ya Rasulullah? Hamba berharap akan keluar daripada hujung sulbi orang-orang hok hidup lah ni. Memanglah hok hidup lah ni tak si dengar kata dah.
nak syirik dengan Tuhan lagi, tapi hamba berharap di hujung sulbi mereka akan keluar orang yang beriman dengan Allah Taala. Saya kepada orang tak wujud lagi. Pelik Nabi Muhammad. Kita saya bagi ada, bagi tak ada orang tak saya. Nabi Muhammad je saya, kita je saya lagi. Ni duk buat bagian 1400 tahun lepas. Duk saya lagi, saya benda hok akan datang pelik semua. Tu berat sangat saya Nabi Muhammad. Kita saya bagi depan, bagi tak ada orang tak saya jadi gila. Tapi Nabi Muhammad saya bagi akan datang. Maka apabila Nabi Muhammad kata kepada malaikat gunung kata, jangan kepik lagu tu, hamba berharap akan keluar daripada hujung sulbi orang yang beriman dengan Allah. Maka kata malaikat bukit, sadaqa rabbi, sungguh benar Allah Ta'ala katamu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Padalah Tuhan puji katamu ni rahmat aku untuk seluruh alam. Padalah namamu rahmat pun sungguh. Oh, padalah kata orang kalau setahun ni kita lagu mana? Cepat. Esok tak boleh. Katok selalu nampak kita. Jadi Nabi Muhammad tak reti dah. Jadi kalau kita balas dengan lagu ni rasa tak padan dah. Tetapi nak lagu mana tak tahu kita dengan email rumah kita dengan setahun ni. Mari cokoh hangoh, mari telenggok duduk tengok. Sahabat lagu ni telenggok lagu tu. Sahabat dulu nak tengok Nabi Muhammad, mari telenggok hanggok. Tengok Nabi Muhammad. Ada tu tak boleh tidur kecuali tengok Muhammad. Sayyidina Abu Bakar lepas pada Maya Isa, Rasulullah masuk bilik, dia cegak depan pintu bilik. Tak si kelip dia. Siapa pagi Nabi Muhammad tanya ya Abu Bakar, apa mu tak si kelip? Dia kata tak boleh, hamba tak boleh kelip. Jadi sekaklah ke mana tak tahu. Nak tengokmu ya Allah. Tak tahu. Orang lain ni tak tahu. Masuk Rabiul Awal tak sekak juga. Allahu Rabbi. Jadi kita alhamdulillah tahun ni Rabiul Awal kita Allah Ta'ala wi nikmat lagi. Nak suruh banyak selawat lagi dah tu. Nampak gaya nak suruh selawat banyak lagi. Hak selawat 1000 naik 2 3 4,000, hak naik 10,000 bahar 20,000 30,000. Tak pandai pun selawat kita, bukan kata besar 30,000 ni banding dengan kasih sayang Allah Ta'ala ni yang dijelmakan dengan Nabi Muhammad. Maka nak mari bagi asal Rasulullah, janggut Rasulullah ke apa dia apa semua, biar suka kat sikit. Jangan buat masa, jangan buat banyak kriak-kriak dengan tu. Nah, dua makhluk akan wujud pada zaman bulan Rabiul Awal ni, orang suka dengan Nabi Muhammad, orang benci dengan Nabi Muhammad. Sebut Nabi Muhammad apa benci? Benci. Ada program pula bagi-bagi pamer Rasulullah jalan tu. Bagi kena tipu belaka tu. Allah Rabbi. Bapanya kita. Jangan jadi Abu Jahal. Orang yang tengok batai tubuh Nabi tapi tak boleh ke apa satu. Bagi ori depan. Nabi Muhammad ori tu. Sayyidina Abu Bakar tengok batai tubuh yang sama tapi dia boleh iman, boleh makrifat. Baiki hati kita dengan Allah. Belajar agak kita hormat bagi yang Allah Ta'ala hormat, bagi mulia. Kita ni duk tengah belakang kat lolok-lolok ya sebenarnya. Nah, nak kata puji sangat podok, mulia sangat podok, tapi wak lolok-lolok pun jadilah. Tasyabbuha fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Ikut-ikut orang-orang yang sudah berjaya itu, wak lolok-lolok. Nah, ikut-ikut orang tepik-tepik, orang selawat kita selawat, orang puji kita puji. Wak lolok ikut falahu kejayaan. Ikut orang berjaya sekalipun kita tak berjaya lagi, berjaya dah tu. Tu kita harap lagu tu lah. Mudah-mudahan minggu depan hari ke apa, hari Khamis, insya-Allah lah bagi itu kita boleh tengok belakang Nabi kita. Bergembiralah dengan dia, insya-Allah Allah Taala akan bergembira dengan kita. Kerana ada seorang ulama bermimpi, yang tutup dengan cerita ni. Seorang ulama bermimpi, dia kata hamba tidur, jenera dia ngadu kepada Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah, zaman sekarang ni orang duduk geger kepal kata boleh sambut Maulid, tak boleh sambut Maulid, hak tu bid'ah, hak ni gapo dia sebenarnya ya Rasulullah. Hamba nak dengar cerita daripadamu, jawab daripadamu. Boleh kau tak sambut Maulid, kau bergembira dengan hari kelahiran kamu, kau bergembira dengan tubuhmu, kau ke mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata jawab, man fariha bina farihna bihi. Man fariha bina farihna bihi. Siapa dia bergembira dengan hamba akan bergembira dengan dia. Tu saja jawapan. Siapa dia tak si bergembira, hamba tak kata marah tak apa, tapi gitulah. Wak you get back lah. Nama, mu tak suka kepada Muhammad, mu tak gembira lah gitulah. Jadi sekadar itulah kita duk nipu diri kita sendiri, kita duk nipu masyarakat. Nak buat hak semati tak padan, rasa tak padan, cara nak balas hak Nabi Muhammad, tapi menipu-menipu pun jadilah pada tak menipu langsung. Wallahu a'lam.